Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Sebab sebelum tak lama lagi kita akan naik sekolah dan diharap pelajar dapat naik sekolah dengan keadaan yang sihat. Baik, sebelum cuti hari itu kita sudah habis sampai tajuk mechanical. Baik, jadi untuk yang kali ini sebelum awak naik, kita cikgu akan sambung berkenaan dengan tajuk reka bentuk elektrik. Tapi sebelum tu, cikgu nak ringkaskan sikit berkenaan tajuk ni. Okey, tajuk yang depan-depan ni berkenaan dengan elemen sistem elektrik. Okey, yang ini sumber medium beban kawalan. Yang ini saya harap awak boleh baca dulu sendiri kat rumah untuk dapatkan idea. Di sekolah nanti cikgu akan sambung berkaitan dengan tajuk yang awak baca ni. Okey, secara lebih detail. Okey. Dalam video ni, walaupun ini bukan secara live, tapi diharap pelajar dapat bersama-sama dengan buku teks sambil melihat video ni dan semak bersama berkenaan dengan tajuk membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey, reka bentuk litar. Kalau pelajar faham, litar bukan litar yang untuk kereta dan motor berlumba. Dalam elektrik, untuk sambungan elektrik secara asas juga dipanggil litar. Okey, baik. Dalam sebuah litar elektrik akan ada 3 perkara yang perlu tahu. Perkara basic atau perkara asas yang pelajar perlu tahu, iaitu ada V, ada I dan ada R. Okey. V ni apa? I ni apa? R ni apa? Okey, saya akan terangkan secara detail berkenaan dengan apa VIR. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu kenal apa itu V, apa itu I, apa itu R. Okey, baik. V ini ialah voltan. Okey, pelajar perlu tahu apa itu benda basic yang dalam elektrik, iaitu V, voltan. I ialah untuk arus. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris, voltan juga adalah voltan. Arus, current. Tapi kenapa I? Okey. Ini berkaitan dengan sejarah. Dulu dalam bidang elektrik, dulu dipanggil current ataupun current intensity. Okey, current intensity. Okey. Ini zaman dulu. Tapi zaman sekarang dia dah nak ringkaskan, dia tak panggil current. Dia terus ambil I, intensity saja. So, kekal sampai sekarang menggunakan simbol I. Okey, R pula. R adalah untuk, kalau dalam bahasa Melayu, rintangan, ataupun dalam bahasa Inggeris, resistance. Okey, ketiga-tiga benda ni apa benda? Apa benda voltan, apa itu current dan apa itu rintangan. Okey. Nanti saya akan terangkan berkenaan dengan itu. Okey. V ini datang daripada bateri ataupun sumber elektrik. Okey. I ini mana datang? I ini ialah kekuatan sumber elektrik. Manakala R ialah dia punya rintangan kepada sumber elektrik. Okey. Boleh digambarkan dengan cara macam mana? Okey. Contoh dalam satu sungai. Okey.
ada sebatang kayu yang menghalang sungai ini. Okey, sungai ini ialah Voltan. Sungai ini semua adalah Voltan. Air yang melalui ini, air itu ialah arus. Okey. Manakala kayu yang jatuh tumbang ni ialah kita boleh gambarkan sebagai rintangan. Okey. Jadi kronologi dia ialah dalam satu aliran sungai ni, iaitu Voltan, ada arus dan juga ada rintangan. Okey. Arus ini boleh tak lalu ke sebelah sana jika rintangan ni tidak dialihkan. Okey. Tak boleh. Kalau arus ni tak kuat. Kalau arus ni sangat perlahan, tak kuat, rintangan lebih berat daripada arus, maka rintangan ni tak boleh diatasi. Okey. Tapi berlainan jika rintangan ini lebih rendah nilai dia daripada arus, maksudnya arus tinggi, jadi arus boleh melalui ke sebelah sana serta boleh mengatasi rintangan. Begitu juga dengan kaedah dalam lita ni. Okey, untuk lebih faham, okey, saya buat bentuk lita dalam bentuk simbol. Okey, ini ialah sumber bateri ataupun sumber elektrik yang dalamnya mengalir arus dan seterusnya kepada mentol. Mentol ni dipanggil ataupun dikira sebagai rintangan. Okey. Kalau arus tak kuat, bolehkah ia mengatasi rintangan? Tak boleh. Maksudnya mentol ni akan menyala atau tidak? Dia tidak menyala. Tetapi kalau arus ni kuat, walaupun voltan dia tinggi, arus ni kuat, boleh mengatasi rintangan, maka mentol ini akan menyala. Dan seterusnya arus akan terus balik ke sumber dia atau sumber elektrik. Ini ialah konsep asas kronologi bagi VIR. Okey? Baik. Sekejap Baik, kita sambung semula. Okey. Jadi itu sikit tentang VIR. Jadi dekat sini daripada persamaan VIR ni ada 3 rumus yang awak kena hafal, kena tahu ni. Tapi simple saja. Okey. Daripada 3 segi ni akan keluar 3 rumus. Dan satu lagi rumus yang awak memang kena hafal. Dan daripada sini juga akan keluar lagi 2 rumus. Apa dia rumusnya? Okey, ini saya tunjuk. Okey. Tadi ada V, ada I dan ada R. Okey. Pertama sekali buat segitiga. V di atas, ni bawah bagi 2, I dan R. Okey, macam mana nak guna dia? Okay, contoh. Pertama kalau kita nak cari V, ambil V, dia akan jadi I bersebelahan dengan R, sebenarnya adalah darab R. Okey, ataupun V sama dengan I R. Okey. Ini bukan tambah, bukan tolak, bukan apa, ia adalah darab. Baik. Kalau kita nak cari I, tutup sini. So, apa yang awak nampak adalah V bahagi dengan R. Okey. Sama juga kalau kita nak cari R, tutup sini. Apa pelajar akan nampak? Ialah V bahagi dengan I. Okey, simple. So, maksud nak cari ni ialah, contoh dalam soalan dia nak cari R. Okey. First kali pelajar kena cari V dan pastikan ada
I ataupun arus. Sama juga nak cari arus, pastikan voltan sudah ada dan R sudah ada. Tapi untuk level form 2, biasa kebiasaan soalan yang mudah. Soalan yang simple, tidak perlu susah-susah sebenarnya. Okey. Jadi, tapi yang penting apa-apa soalan yang keluar pun pelajar mesti hafal yang ini, yang basic ni. Okey. Ada satu lagi, iaitu P sama dengan V darab I. Okey. Ataupun boleh tengok sini, daripada hukum Joule, P di atas, I di bawah, V di bawah. Macam ni. P, I, V. Nampak? Okey. Contoh kaedah sama. Kalau nak cari P, tengok tutup. Yang pelajar nampak ialah I darab dengan V. Okey. Jadi, balik semula kat sini. Okay, apa yang pelajar akan nampak ialah bila kita tutup P, pelajar akan nampak I darab dengan V. Kalau nak cari I pun sama, pelajar akan nampak P bahagi dengan V. Nak cari V, pelajar akan nampak P bahagi dengan I. Okey, sebelum tu, apa itu P? P ini ialah power. Okey. Unit ni ialah watt. Okey. Kat mana nak jumpa power? Contoh, ada alat elektrik, contohnya vacuum. Vacuum yang ada roda bawah tu, okey. Biasakan tengok dia punya label dia. Biasanya dia akan tulis, okey, untuk vacuum sebesar ini lebih kurang 2200 watt. Okey, kalau ataupun 2.2 kilowatt. Okey, ini ialah kuasa dia ataupun power dia. Unit dia W ni, watt, W-A-T-T ataupun W sahaja. Faham? Okey. Dia adalah voltan didarabkan dengan arus. Dan ini juga yang kita aplikasikan ataupun TNB aplikasikan di rumah. Bagaimana dia nak kira bil elektrik masing-masing. Ini nanti cikgu akan jelaskan secara lebih terperinci bila awak naik sekolah nanti. Okey. So, untuk itu saya harap pelajar boleh hafal. Okey. Apa itu V, I, R dan juga P, dan bagaimana kita nak keluarkan rumus-rumus berkenaan. Okey. Cara nak aplikasikan rumus berkenaan ialah, okey, kalau tengok buku teks ni, pelajar boleh nampak, okey, contoh yang diberi ialah boleh dibekalkan 1 liter lengkap seperti di bawah, diberi nilai arus 0.5 A dan nilai rintangan 3 ohm. Okey. Sebelum saya lupa tadi. Okey, unit untuk voltan ialah unit voltan sama dengan V. Okey. Kalau arus sama dengan A, ampere sebenarnya. Ampere ataupun A. Okey. Kalau R, rintangan, unit dia ialah ohm ataupun dalam bentuk ni. Kalau tak pandai lukis, boleh tulis ohm sahaja. Okey. Ini untuk penulisan dalam soalan nanti. Dan pastikan jangan lupa unit dia. Kemungkinan unit tak tulis, kemungkinan markah akan dipotong. Itu kemungkinan. Okey, jadi untuk selamat awak kena tulis. Okey. Contoh kat sini tadi beri ialah V sama dengan I darab R. Voltan sama dengan 0.5 A darab dengan 3 ohm.
V sama dengan 1/5 V. Okay, simple. Ini soalan yang simple. Tapi untuk peringkat awak tak ada sesimpel macam ni lah. Okay. Okay. Contoh untuk V, untuk P pula, power V darab I. V tadi dah dapat 1/5. Darab lagi dengan 0.5A, ampere yang sama, akan dapat 0.75 watt. Okey. Okey, saya bagi contoh yang lebih jelas. Okey. Seperti yang pelajar tahu, elektrik rumah, jumlah voltan elektrik rumah ialah 240 volt ataupun V. Okey. Vacuum tadi, dia punya power adalah 2200 watt. Jadi, kalau kita nak cari I ataupun arus elektrik bagi vacuum tadi, bagaimana? Okey, kita buat rumus dia P sama dengan V darab I. Kita nak cari I. Jadi I sama dengan P bahagi dengan V. So, power tadi ialah 2200 W bahagi dengan volt. 240 volt. So, I dia ialah akan dapat 9.167 A. Okay. Ataupun kita boleh ringkan unit 9.2 ampere bagi untuk vacuum tadi. So, simple. Nampak? Baik. Balik semula pada tajuk tadi. Okey. Yang ini, sebelum kita pergi lebih jauh, untuk litar, ada dua jenis litar yang pelajar kena tahu. Bukan litar lumba, litar kereta, litar motor dan sebagainya. Dalam litar elektrik ada dua jenis litar, iaitu litar siri dan juga litar selari. Apa litar selari, apa litar siri? Okey. Ia adalah cara sambungan bagi rintangan. Kalau daripada gambar ni, daripada gambar yang saya tulis secara ringkas ni, pelajar boleh bezakan. Okey, nampak tak? Cara susunan bagi dia punya rintangan. Okey. Dalam litar ni, V, I, R berjalan secara serentak. Maksudnya, di sini ada V, di sini juga ada arus, dan di sini juga berlakunya rintangan. Rintangan berlaku pada mentol. Sama juga macam ni. Di sini ada V, di sini ada I, di sini ada I, dan di sini rintangan R. Okey. Apa yang pelajar kena bezakan ialah, okey, kalau pelajar perasan, nampak tak perbezaan dia? Memang kena bezakan, kena fahamkan, dan sepatutnya sebab tu exam kalau lupa pelajar boleh buat benda ni. Buat apa? Okey, contoh. Jumlah rintangan bagi rintangan ataupun litar siri, RJ ialah jumlah R, jumlah rintangan. Okey, mana rintangan? Ni rintangan. Kalau ada 3, 3 lah. Kalau ada 4, 4. Kalau ada 10, awak letak 10. R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nampak tak? Manakala selari, kaedah dia berlainan sikit. Okey, dia menggunakan kaedah pecahan. Nampak? Kerana apa? Kerana rintangan di sini adalah merupakan pecahan daripada keseluruhan litar. Di sini adalah pecahan daripada keseluruhan litar, dan di sini juga adalah pecahan daripada keseluruhan litar. Jadi last kali nanti baru akan dapat jumlah kepada rintangan. Okey. Pertama sekali buat macam ni. 1/RJ
sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Okey. Ataupun dia mesti dalam bentuk RJ. Bukan jawapan akhir ialah 1/RJ. Mesti jawapan akhir ialah RJ. Sama dengan 1 bahagi dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Mana satu ni hilang, satu ni telah pergi sana, dia akan bahagikan dengan semua jawapan ni. Ini nanti kita akan tengok contoh untuk lebih faham. Okey, kalau jumlah arus pula. Jumlah arus bagi litar siri, dia bukan tambah, dia adalah sama dengan. Maksudnya, arus yang di sini sama dengan arus yang di sini, sama dengan arus di sini, sama arus di sini, sama arus di sini, sama di mana-mana. Jadi, kebiasaan soalan tak akan tanya berkenaan dengan jumlah arus bagi litar siri. Okey. Untuk jumlah arus bagi litar selari, dia berbeza. Beza dia segi apa? Awak tengok. Okey. Yang ini kalau sama dengan, yang ini akan jadi tambah. Kalau yang ini tambah, yang ini akan jadi pecahan. Jadi kita sekejap lagi. Okey. Jumlah I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Di mana I1? Di sini I1. Di setiap, nampak ni apa? Ini adalah junction ataupun pembahagi jalan ni. IJ berada di sini. Ini IJ. Sini I1, sini I2. Di mana ada junction, di situ ada I. Jadi dia sama juga dalam bentuk pecahan. Total ni semua bersamaan dengan jumlah IJ di sini. Okey. Seterusnya voltan. Jumlah voltan bagi litar siri adalah tambahkan semua. V1 tambah V2 tambah V3. Di mana V1, V2, V3? Di sini. Sini V1, sini V2. Dan seterusnya. Okey. Manakala voltan bagi setiap bagi litar selari adalah sama di setiap bahagian. Kerana apa? Kerana dia telah dibagikan secara sama rata. Contohnya V di sini, bergerak di sini, pergi sini adalah V yang sama. Bila pergi ke sini, V yang sama. Pergi sini, V yang sama. Dan balik semula ke VJ. Okay. Jadi, kalau buat perbandingan macam ni, saya harap pelajar akan boleh lebih faham perbandingan antara ciri-ciri litar siri dan juga litar selari. Baik. Nampak Okey. Ini juga melambangkan dia punya ciri-ciri bagi litar ini. Maksudnya, contoh saya ambil ini. Untuk litar selari, jumlah voltan adalah sama bagi setiap junction. Bermaksud, mentol di sini akan sama kecerahan dengan sini dan sama kecerahan dengan yang di sini. Berbeza dengan litar siri, kecerahan di sini berbeza dengan sini. Bermaksud, mentol yang kedua akan lebih kurang cerah berbanding mentol satu. Dan jika ada mentol ketiga sini, dia akan lebih kurang cerah berbanding V2. Dan kalau ada lagi seterusnya, yang terakhir itu akan paling kurang cerah berbanding yang V1. Kerana V pertama dia sudah ambil yang paling banyak. V kedua dia dah ambil sikit. So, mentol yang terakhir akan dapat V yang paling sikit. So, sebab tu dia tidak berapa cerah. Okey. Konsep pemasangan litar selari dengan siri ni boleh kita nampak di mana? Okey, di kebanyakan rumah akan gunakan litar selari. Kereta, motosikal juga akan menggunakan
kaedah selari. Kerana apa? Kerana contoh, kalau satu mentol padam, mentol lain masih on. Itu kelebihan bagi litar selari. Kalau keburukan bagi litar siri pula ialah contoh, kalau tadi mentol kedua padam ataupun rosak, semua mentol ni akan mati, tidak akan menyala. Itu keburukan litar siri. Tapi ada sebahagiannya yang menggunakan litar siri dalam alat-alat elektrik yang tertentu lah. Okey. Okey, balik semula pada buku teks. Okey, untuk tajuk ni, menghasilkan lakaran dan bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Ini nanti kita akan sambung di kelas. Okey, sebelum tu tengok dulu yang ni. Ini ialah litar siri. Bagaimana mentol-mentol disambungkan. Okey, disambungkan secara bersiri. Yang ni juga saya akan sambung, cikgu akan sambung di kelas. Yang ni pun sama, dia akan sambung di kelas. Okey, yang ni saya sambungkan di kelas. Okey, yang ni akan diceritakan lebih lanjut di dalam kelas sebab ini berkaitan dengan pelajar punya projek. Okey. Ini pun sama. Okey. So, cikgu nak sambung terus kepada cara. Okey, tajuk series ni mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Okey, kenapa perlu melakukan penambahbaikan? Okey, contohnya dekat dalam buku ni dia nak suruh pelajar buat tambah baik, okey, untuk meningkatkan kecerahan mentol. Satu, uji kaji telah dikenal pasti. Uji kaji dilangkan ke atas dua jenis litar, iaitu litar siri dan litar selari. Uji kaji ini dilakukan untuk membuktikan kecerahan mentol dan jumlah nilai parameter rintangan yang terdapat dalam litar siri dan litar selari. Uji kaji dibuat dengan menggunakan komponen elektrik yang sama dan dilakukan dengan cara menukar litar siri kepada litar selari. Keputusannya, mentol menyala lebih terang jika dipasang dalam litar selari. Beban rintangan pada litar selari menjadi lebih rendah berbanding litar siri. Uji kaji seterusnya ialah membuat pengiraan jumlah nilai parameter rintangan pada litar tersebut. Pengiraan dilakukan dengan merujuk rajah 2.3.18 yang telah diberi nilai voltan dan arus. Jumlah nilai rintangan pada litar akan dihitung. Okey. Kalau pelajar tengok, ini ialah litar selari. Baik, ini litar selari. Cara sambungan dia pun berbeza. Okey. Maksudnya tadi kat sini ialah 1/M1, 1/M2. Dia telah menjadi pecahan bagi keseluruhan rintangan dalam litar. Okey. Sebab cara susunan pun berbeza. Kalau ikutkan tadi, untuk V bagi litar selari ialah semuanya sama betul. Maksudnya punca ataupun sumber elektrik daripada bateri mengalir ke mentol 4, sama mengalir dengan ke mentol 3, sama ke mentol 2 dan sama ke mentol 1. Sebab itu kecerahan bagi setiap mentol adalah sama. Baik. Okey. Okey, yang saya buat perbandingan tadi ialah saya dah mudahkan pelajar. Okey, kalau dalam buku ni dia asingkan. Tapi saya mudahkan tadi. Kita terus gabungkan dan buat perbandingan antara ciri-ciri kedua-dua litar. Okey. Okey. Untuk pengiraannya ni, pengiraan bagi litar siri adalah sangat mudah. Okey. Yang mana kalau biasa nak kira rintangan, hanya tambahkan saja rintangan M1, M2, M3 dan M4. Rintangan bermaksud rintangan yang saya kronologikan secara kayu balak tadi. Okey. Ini kayu balak ke? Bukan. Ini tidak dikira sebagai rintangan. Ini sumber, bukan rintangan. Jangan kira. Dan juga ini. Ini ialah switch. Switch bukan rintangan. Okey. So, jangan kira rintangan bagi switch. Jangan kira rintangan bagi sumber bateri. Dan jangan kira rintangan bagi ammeter.
Ini hanya untuk sukat arus. Rintangan hanya terdapat pada mentol. Okey. Contoh kalau sini kipas, kipas lah. Rintangan dia kipas. Baik, faham? Sama juga macam untuk litar selari. Rintangan dia adalah mentol. Bukan suis, bukan bateri dan juga bukan ammeter. Okey. Okey. Dalam contoh yang diberi dalam buku teks ni, okay, pelajar boleh nampak dia bagi contoh yang mudah. Bagi litar yang mengandungi lebih perintang yang disambung secara gabungan antara siri dan selari, cara pengiraan adalah seperti berikut. Ini ialah litar siri selari. Maksudnya litar gabungan siri dan selari. Mana siri? Ini. Antara R1 dan R2. Mana litar selari? Okey, litar selari adalah antara gabungan yang ni, gabungan R1 tambah R2 dengan R3. Okey, dia akan jadi macam ni. Ini yang ringkas Dia akan jadi macam ini. Iaitu 10 tambah 15 akan jadi 25. Kalau dapat soalan macam ni, selesaikan dulu bahagian siri. Baik. Selesaikan dulu bahagian siri, barulah akan dikira mengikut formula litar selari. Macam ni. 1 per RJ sama dengan 1 per RJ1. Di mana ni tadi 25 ohm. Tambah dengan 1 per R3. 10 ohm. So akan dapat ni. Dan yang penting sekali, jangan lupa mesti RJ. Bukan 1 per RJ. Kalau pelajar tinggalkan 1 per RJ, markah akhir tidak akan dikira. Faham? Okey. Mestilah sekali ialah RJ. So akan jadi macam ni. 7.14 ohm. Okey. Saya ada satu lagi contoh. Di mana daripada gambar ni, pelajar sebenarnya perlu tengok. Perlu fahamkan gambar. Ini ialah litar siri selari. Dalam soalan dia tak akan bagi awak litar yang mudah. Walaupun dalam soalan sebenarnya soalan ni lebih kurang 3 markah sehingga 5 markah. Tapi 3 hingga 5 markah itu memberi markah yang atau memberi markah sama ada awak pergi ke lulus ataupun gagal ataupun A kepada daripada B ke A. Okey. Daripada sini litar siri selari. Di mana bahagian siri, di mana bahagian selari. Okey, pertama sekali pelajar kena analisis. Di mana litar siri? Sebab kita perlu selesaikan litar siri dahulu. Okey, litar siri ialah di sini. Okey. Jadi litar siri hanya tambah saja. Okey, yang pertama litar siri 5 ohm campur 5 ohm. So akan dapat 10 ohm. Ini yang pertama. Okey. So yang kedua di sini. Bila pelajar selesaikan ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi, saya harap pelajar boleh gambarkan. Nampak? So dekat sini akan jadi litar siri. So dekat sini tadi kita dapat 10 ohm. Yang ni tadi 5, ini pun 5. So angka kedua kita perlu settlekan yang ni. Okey, 5 ohm tambah 10 ohm tambah 5 ohm. So akan dapat apa? 20 ohm. Okey. So gambar seterusnya dia akan jadi macam ni. Boleh bayangkan? So dekat sini tadi ialah 20 ohm, di sini 5. Di sini baru kita akan ikut cara yang litar selari, iaitu 1 per RJ sama dengan 1 per 20 tambah 1 per
5. Okey. Ingat, sumber bateri atau sumber elektrik jangan kira rintangan. Kat sini tak ada rintangan. Faham? Kita kira di mana ada rintangan, iaitu balak, kayu balak tadi. Di mana sumber nak lalu ada rintangan, di situ kita akan kira dia punya rintangan. Okey. Jadi seterusnya 1/J sama dengan, guna kaedah matematik biasa, samakan dia punya bawah. Okey, ini kali 4 dan ini kali 4. So akan dapat 1 tambah 4 per 20. So akan jadi berapa? Akan jadi 5 per 20. Okey. Ini tadi adalah untuk 1/Rj. Okey. Ingat ini belum settle, belum selesai. 1/Rj sama dengan 5/20. Manakala Rj kita bawa 1 ini naik atas. Okey. Ini matematik biasa. Kalau ini kamu tak faham, kamu kena mahirkan dulu yang ini. Dia akan jadi kat atas, jadikan jadi macam ni. 1/5/20. Faham? Okey. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 4 ohm. Satu bahagi 5. Mana pula dia punya ni? Okey, 5/20. So akan dapat 4. Nampak tak? 1 bahagi 5/20 akan dapat 4 ohm. Okey. So ini jawapan akhir dia ialah 4 ohm. Satu lagi, kalau pelajar tak nak pening, Rj ataupun, okey, satu ni kita bawa ke sana. Kalau tak nak pening bawa ke sana, terus pelajar terbalikkan. 5/20 ni terbalikkan terus 20/5. Syarat dia mesti terbalikkan terus 20/5. Yang bawah pergi atas, yang atas pergi ke bawah. Kerana takut waktu exam pelajar keliru, satu tu nak letak mana. So terbalikkan terus 20 bagi 5 pun sama, akan dapat jawapan 4 ohm. Okey. So total total rintangan bagi litar ni ialah 4 ohm. Nampak? Okey. Yang penting sekali pelajar perlu analisis litar, di mana litar siri dan di mana litar selari. Faham? Okey. Untuk topik ni, untuk bahagian yang paling susah adalah pengiraan. Okey. Pengiraan ni adalah pengiraan markah dia yang paling tinggi. Jadi pelajar perlu mahirkan ini. Jadi untuk tajuk ni dah tamat. Jadi kalau ada sebarang kemusykilan, ada sebarang nak tanya, sebab lepas ni saya akan bagi latihan dalam Telegram. Pelajar akan buat dan snap gambar, hantar kepada dalam kumpulan tu. Okey, sebab cikgu akan semak. Dan tanda siapa yang hantar akan dikira sebagai kehadiran. Okey, siapa yang tak hantar tidak akan dikira sebagai kehadiran. Okey. So naik cuti nanti 15 hari bulan kita akan bincangkan balik ataupun kita akan tanya balik mana yang confused tentang tajuk ni. Okey. So jika ada sebarang kemusykilan boleh tanya cikgu di dalam grup Telegram tingkatan 2 berkenaan. Jadi boleh tanya kat situ. Latihan juga cikgu akan bagi kemudian, mungkin pada hari esok. Sebab sepatutnya memang hari
Selasa 2 minggu sekali kita akan buat kelas online. Lebih kurang macam inilah. Okey. Jadi saya harap pelajar boleh faham. Okey. Boleh faham, dan jika ada perkara yang nak ditanya, boleh tanya dalam kumpulan ataupun direct PM kepada cikgu-cikgu berkenaan. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih.